Okey. Sebelum ni kita baca bahagian istidlal. Demai ke tak? Tak demai. Jadi istidlal sebelum daripada ni ialah istidlal mubashir. Maknanya istidlal secara langsung. Membuktikan sesuatu benda secara langsung, secara selalulah, segera. Gitu. Hak ni pula ialah istidlal ghairul mubashir. Jadi istidlal ghairul mubashir ini dia terbahagi kepada 3. Yang pertamanya ialah istiqra', yang keduanya ialah qiyas dan yang ketiganya ialah tamsil. Okey. Okey. Jadi dalam 3 cara ni, 3 ni perkara ni lah. Dia ni 3 asas ni lah. Dia membuktikan sesuatu benda secara tidak langsung. Gitu sahaja beza dia. Adapun hak sebelum ni istidlal mubashir itu ia membuktikan sesuatu benda secara langsung daripada benda tu juga kita boleh tahu. Daripada muqabalah dia. Gitu. Ataupun akas. Kita boleh tahulah. Okey. Maknanya kalau kita buat lagu ni. Contohnya. Ialah kalau kita ambil. Contoh dia ada dah lah. Gitu. Contohnya. Meja ini putih. Bermakna. Meja ini tidak hitam. Gitu. Hal ni kita faham secara langsung. Meja ini besar. Maknanya meja ini tidak kecil. Kita faham secara langsung. Manusia bukan kuda. Kuda bukan manusia. Kita faham secara langsung. Okey. Lagi ke apa dia? Apa dia lagi kita kata? Semua apa dia? Semua lantai berada di bawah. Lagi? Apa ni macam dengan lawa-lawa dia tu lah. Kata. Sebahagian lantai tidak berada di bawah. Okay. Ni pun kita faham secara langsung juga. Okay. Apa dia lagi? Sebahagian awan berwarna putih. Semua awan tidak berwarna putih. Ni pun kita faham secara langsung juga. Secara langsung tu maknanya daripada perkataan yang ada dalam ayat mula-mula tu juga. Gitu. Kita cuma tukar macam dengan benda ni dengan lawa dia. Benda ni dengan lawa dia. Mujab dengan salib. Kulli kepada juz'i. Juz'i kepada kulli. Mujab salib. Ataupun kalau kita kata dalam bentuk akasnya ke apa dia tu. Ada? Dalam bentuk akas tu. Manusia bukan kuda. Kuda bukan manusia. Ataupun kita kata. Merah bukan biru. Biru bukan merah. Okey. Itu juga kita faham secara langsung. Jadi ni semua dia panggil istidlal mubashir. Istidlal mubashir tu maknanya yang kita bila tersebut sesuatu fakta, sesuatu benda, maka secara langsungnya ia membuktikan kepada tidak benarnya ataupun benarnya sesuatu hak lain lah. Gitu. Contohnya kita kata lain pula. Macam contoh apa dia? Semua burung boleh
Gimana? Menyelam di dasar laut. Dan kita kata gimana? Tidak ada satu pun burung, ataupun kita tukarlah. Haiwan yang menyelam di dasar laut bukan burung. Gitu. Ni pun kita faham secara langsung juga. Jadi hak ni lebih kurang itulah juga. Maknanya bila kita sebut sesuatu fakta dan kita tahu dia salah, maka hak selagi ni jadi betul ataupun jadi salah juga macam dan sebagainya lah. Sebagainya tu. Hak tu hak kita telah belajar dalam istidlal mubasir. Ada yang mana kepada ni ada bahagia-bahagia dia yang ia boleh menghasilkan natijah yang betul. Macam contohnya kalau benar hak ni maka hak selagi mesti salah. Ataupun kalau hak ni salah, hak ni mesti benar. Ada juga. Kalau hak ni salah, hak ni tak mesti benar. Boleh jadi salah juga. Ada juga hak. Kalau hak ni benar, tak mesti hak ni benar juga. Boleh jadi hak ni salah. Boleh jadi betul lah gitu. Macam-macam lah. Jadi waktu kita telah belajar dalam istidlal mubasir yang mana benda-benda yang dibincang dalam dia hanya berkait dengan fakta pertama tu juga. Yang tubik daripada dia tu jugalah. Maknanya benda-benda hak tu juga. Secara langsungnya kita faham daripada benda tu ialah gitu. Contoh lain. Kali kita kata. Apa dia? Contoh mudah lah. Contoh mudah relatif sikit dengan learn ni. Contohnya kita kata. Dia gimana? Negatif COVID. Bermakna kita yang telah bersamanya kemarin juga negatif. Gitulah lebih kurangnya. Ataupun dia positif COVID. Maknanya kita faham kita yang telah bersamanya kemarin boleh jadi positif juga. Itu. Boleh jadi negatif. Ni kita faham secara langsung. Okey. Kita faham secara langsung. Bila dia kata apa dia? Contoh yang lain pula ialah macam contohnya gimana? Contoh kita mari contoh gimana ni? Orang ramai berhutang dengan bank. Maknanya bank boleh memberi hutang contohnya. Ni kita faham secara langsung juga. Banyaklah benda-benda ni. Tak mesti contoh rengkah-rengkah sepun ni. Ni contoh rengkah. Contoh kanak-kanak. Contoh biasanya macam contoh gini lah. Macam contoh gini. Ataupun kita kata apa dia? Planet bumi adalah planet yang paling sesuai didiami manusia. Maknanya planet selain bumi tidak sesuai didiami manusia. Atau kita buatlah paling sesuai ni. Adalah planet adalah satu-satunya planet yang sesuai didiami manusia. Gitu. Planet selain bumi tidak sesuai. Okay. Ni pun secara langsung juga. Okay. Suara tidak jelas. Suara Ana ke? Entah nak takut dia masuk kot lain. Pandai pun. Dia pakai go ni. Dia pakai... Okay, tukar dah. Dia pakai... Speka kamera. Okay. Okay. Dia moga cocok kamera tu
sudah molek dia ada speaker juga, dia pakai speaker kamera tu. Okey. Jadi gitu. Jadi maknanya ni adalah contoh istidlal mubashir. Maknanya benda-benda yang kita faham secara langsung. Bila disebut sesuatu fakta, maka boleh nampak lalulah fakta yang satu lagi. Fakta yang satu lagi tu. Yang lawan dengan dia ke, yang bertentangan dengan dia ke, marilah. Skala-skalanya hak itulah, hak mari. Jadi kita telah belajar lebih kurang istidlal mubashir. Benda-benda dia itulah, banyak perkara juga. Seterusnya ialah istidlal ghairul mubashir. Istidlal ghairul mubashir ini kita membuktikan sesuatu benda tetapi secara tidak langsung. Kita ambil contoh dalam usul fiqh. Kita kata perintah Nabi biasanya memberi makna wajib. Okey. Jadi kita tahulah ke mana perintah Nabi biasanya memberi makna wajib. Sebabnya kita kaji contohnya. Hadis pertama. Perintah di dalamnya sesuai dipakai makna wajib. Yang kedua, ayat Quran. Perintah di dalamnya sesuai dipakai makna wajib. Ketiga, hadis kedua. Jenis ayat perintah di dalamnya sesuai dipakai makna wajib. Nombor 4. Ayat Quran pula. Perintah di dalamnya mesti dipakai dengan makna wajib. Okey. Nombor 5, adalah kita kata hadis ketiga. Perintah di dalamnya tidak semestinya dipakai dengan makna wajib. Okey. Buktinya ialah jadi istidlal ghairul mubashir ini ialah natijah dia. Natijah dia perintah Nabi, ayat perintah lah. Ayat perintah tak mesti daripada Nabi. Biasanya memberi makna wajib. Okey. Jadi ni natijah dia selalu. Kita ambil lah mula-mula, kita start daripada kajian. Kita tengok hadis mula-mula, perintah dia kena pakai makna wajib. Tengok ayat Quran, ada ayat perintah, ada amar, kena pakai makna wajib juga. Tak boleh pakai makna tidak wajib. Lepas tu tengok hadis pula. Ada perintah, makna dia kena pakai makna wajib juga. Lepas tu ada ayat Quran contohnya. Ayat perintah dia tu kena pakai makna wajib juga. Contohnya ayat jangan syirik contohnya. Kita kena pakai makna wajib. Lepas tu hadis ketiga. Perintah dia kita jumpa tu macam tidaklah berapa, tidak mesti kena pakai makna wajib. Okey. Tapi bolehlah juga, sebenarnya tak mesti. Okey. Jadi daripada beberapa saat ni, daripada beberapa perkara yang kita tengok, kita dapat membuat kesimpulan bahawa kebanyakannya, majoritinya ayat perintah tu memberi makna wajib. Okey. Kita pun tengok lain pula contohnya. Ayat perintah yang disusuli apa dia? Disusuli ataupun ayat larangan ataupun kita kata dalam usul fiqh tu dia ada sebut. Maknanya ayat perintah setelah sebelumnya pernah ada larangan dan pengharaman. Biasanya menunjukkan makna harus. Okey. Hak ni ada belajar dah ke dalam usul fiqh ni ke tak ada? Patutnya siapa ada. Okey. Jadi contohnya
Apa dia? Kita pun tengok ayat Quran ni. Dia pun nampak. Ia berkait dengan sesuatu yang pernah diharamkan. Kemudian ada perintah supaya dibuat pula. Kemudian ada perintah supaya dibuat. Ia sesuai dipakai dengan makna harus. Dua hadis pula kita tengok. Hadis pertama. Berkait dengan perkara yang dulunya tidak dibenarkan. Kemudian ada ayat perintah. Ia tidak sesuai dipakai dengan makna wajib. Ketiga, hadis kedua contohnya tentang apa dia? Menziarahi orang mati. Dulu Nabi larang, kemudian Nabi suruh ziarah. Tidak mesti kita pakai makna wajib. Okey. Lepas tu ayat Quran pula hal lain. Macam contohnya apa dia? Ketika melakukan kerja haji, apa dia? Perburuan tidak dibenarkan. Tetapi setelah halal, maknanya buka lah ihram apa dia tu, dinyatakan dengan ayat perintah suruh berburu. Tetapi ia tidak sesuai dipakai dengan makna wajib. Hanya sekadar harus sahaja. Okey. Jadi berkait dengan kaedah-kaedah usul yang kita jumpa dalam usul fiqh ataupun kaedah-kaedah mana-mana lah, benda-benda lain lagi tu, dia biasanya ialah daripada kajian dan penelitian ulama. Jadi kajian dan penelitian tu ialah istiqra'. Okey. Kalau kias tu dia lagu lain. Kias tu daripada benda ni campur dengan benda ni jadi ni, gitu pula. Tamsil tu lain pula. Tamsil tidak berapa kuat sangat lah. Maknanya benda ni sama dengan benda tu. Jadi kalau kita kata contohnya, saya juga saya mempunyai ibu bapa. Dia manusia, dia juga mempunyai ibu bapa. Okey. Gitu lah. Jadi tamsil tu dia hanya melihat kepada persamaan. Saya manusia, saya mempunyai ibu bapa. Dia manusia, maknanya dia mempunyai ibu bapa juga. Okey, tu tamsil. Tamsil tu persamaan sahajalah, persamaan sahaja. Kias tu lebih kurang dengan tamsil juga, tapi dia lebih detail lagi lah dari sudut apa dia? Dari sudut pernyataan ilat dia, macam contohnya. Hosaan itu saya manusia. Saya mempunyai ibu bapa kerana lahirnya manusia mesti daripada ibu bapa. Lepas tu dia juga mempunyai ilat yang sama, iaitu dilahirkan. Jadi bila dilahirkan mesti kena ada ibu dan bapa. Okey, jadi dia juga mempunyai ibu dan bapa. Lebih kurang gitulah di ayat dia tu. Ataupun kalau dalam usul fiqh gak bahagian kias tu, apa dia? Benda arak ni dia haram. Sebab apa dia haram? Sebab dia memabukkan. Jadi kalau ada benda ni dia juga memabukkan, maka dia mempunyai ilat yang sama. Dia mempunyai ilat yang sama. Jadi bila ada ilat yang sama, maknanya dia juga mempunyai hukum yang sama. Benda ni memabukkan juga. Dadah memabukkan. Jadi dadah juga haram. Okey. Tu kias. Kita ambil lah contoh saat ni tu. Dadah itu haram. Sebab apa? Nombor satu, arak itu haram. Kerana ilatnya ialah ia memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Okey, nombor dua,
dadah. Jadi okey. Nombor 2, punca menjadi haramnya arak itu ialah ni tukarlah ni duduk sini. Kerana ia memabukkan. Okey. Nombor 3, dadah juga memabukkan dan menghilangkan kewarasan akal. Okey. Jadi dadah juga haram. Itu dari sudut kias. Dari sudut kias. Jadi kalau ni istidlal ghairul mubashir, maknanya kita guna untuk hak ni. Kita daripada arak tu haram, kita boleh dadah tu haram. Gitu. Kalau istidlal mubashir macam yang atas ni, istidlal mubashir ni dia secara langsung, contohnya kita faham. Apa dia? Semua arak haram. Lawan dianya, sebahagian arak tidak haram. Okey, ni secara langsung kita faham. Apa ni? Salah satu daripadanya betul. Satu lagi mesti salah. Sebahagian arak tidak haram, ada ke? Tak ada. Jadi semua arak haram adalah betul. Okey, itu secara langsung. Ataupun kita kata semua arak haram. Sebahagian yang haram itu adalah arak. Ni pun kita faham secara langsung juga. Okey. Jadi dia berkait dengan benda tula lah. Dia berkait dengan haram, dia berkait dengan arak. Duk musim tempat tu je, tak pergi lain. Gitu. Atau kita kata, sebahagian yang dipanggil arak itu haram. Itu maknanya semua yang dipanggil arak itu haram. Ni pun kita faham secara langsung juga. Apa dia maksudnya? Kita faham secara langsung. Inilah ni kita faham secara langsung. Maknanya bila sebut sebahagian, adalah semua. Bila sebut semua arak haram, adalah sebahagian haram tu arak. Bila sebut hak ni, maka hak ni tubik. Gitu. Jadi hak tubik secara langsung tu, dia berkait dengan istidlal mubashir. Jadi istidlal mubashir ni dia benda-benda hak badihi lah. Benda-benda badihi. Yang mana biasanya satu saja betul. Tidak ada dua-dua betul. Contohnya lain pula. Macam mana? Tak mari. Sebahagian atau kita kata sebahagian lah. Sebahagian manusia memanggil nabis itu sebagai arak. Maknanya sebahagian manusia tidak memanggil nabis sebagai arak. Ini pun kita faham secara langsung juga. Okey. Jadi berkait dengan kita faham secara langsung tu, dia berkait dengan benda tula, tak ada hal lain. Tak ada hal lain. Hak tula tu je. Fakta tula lah, cuma pusing-pusing sikit. Maknanya pusing antara hak ni betul dengan hak ni salah, gitu je. Ataupun hak ni betul, hak ni tak mesti salah. Ataupun hak ni salah, hak ni mesti betul pun. Tengoklah benda-bendanya sebagaimana kita telah belajar dah. Okey. Adapun contohnya kalau lagu ni. Sebahagian manusia memanggil nabis itu sebagai arak. Maknanya nabis itu halal. Maknanya ada sebahagian yang dipanggil arak itu halal. Jadi ni go lain. Ni go lain. Ni kias. Okey. Ni adalah kias. Ni bukan istidlal mubashir ni. Maknanya kita tengok go lain. Maknanya nabis tu halal. Mana pula? Ni tak ada dalam ayat asal dia tu. Okay. Ayat asal dia tu nabis arak tu je. Ni nabis halal. Ni arak halal pula. Jadi ni go lain. Ni tidak istidlal mubashir. Istidlal mubashir itu ialah yang ni lah. Gitu.
dia positif COVID. Maknanya kita tak boleh pergi dekat dia. Okey. Dia positif COVID, maknanya dia tidak negatif COVID. Dia tidak negatif COVID, sama dengan tak boleh pergi lah dekat dia. Gitu contohnya. Jadi, daripada mana pula kita faham? Dia positif COVID, bermakna kita tak boleh pergi dekat dia. Tu sebenarnya faham melalui istiqra'. Sebab apa ni? Nombor satu, orang yang positif COVID boleh menyebarkan COVID. Nombor dua, COVID adalah berbahaya. Okey, nombor tiga, apa ni? Mengambil yang kita kata sengaja mencari bahaya adalah dilarang. Jadi nombor 4, mendekati orang yang positif COVID adalah sengaja mencari bahaya. Nombor 5, mendekati orang yang positif COVID adalah berbahaya. Jadi nombor ni saat ni tu dia positif COVID, maknanya kita tak boleh pergi dekat dia. Okey. Itulah. Hak ni ialah istidlal ghairul mubashir. Maknanya dia banyak peringkat dia tu nak pergi, nak boleh kesapar dekat natijah dia tu banyak peringkat. Okey. Ni istidlal mubashir. Dan istidlal ghairul mubashir. Kalau istidlal mubashir ni gini. Istidlal mubashir. Okey. Okey. Mubashir pula dah. Ghairul mubashir. Ni istidlal mubashir. Apa dia? Tekan warna lain. Dia positif COVID. Maknanya dia tidak negatif COVID. Gitu. Ataupun apa dia? Dia positif COVID. Maknanya dia tidak positif COVID. Gitulah. Jadi benda tu je. Berkait dengan tu je. Moga ni qadiyah syaksiyah kan? Dia seorang tu kan? Jadi lawan dia positif negatif mujab salib. Gitu je. Dia tak ada apa ni kuli juz'i itu tak ada lah. Moga dia qadiyah syaksiyah. Jadi qadiyah syaksiyah dia positif, dia tidak negatif. Dia tidak negatif. Gitu. Dia tidak positif. Boleh juga. Itu istidlal mubashir. Istidlal ghairul mubashir ni benda lain lah. Benda lain. Yang mana sebenarnya kebanyakan maklumat yang kita perolehi dalam gambar-gambar pun mari daripada istidlal ghairul mubashir campur dengan istidlal mubashir tu jugalah sikit sebanyak. Moga ni asal benar dah jadi orang boleh faham lalu. Hak ni dia perlu pada kajian lah. Ni lah orang panggil kajian tu. Istiqra' dalam bahasa putihnya dia panggil research ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil kajian. Bahasa Arabnya panggil istiqra'. Qiyas dia panggil analogi ataupun apa dia? Induktif ataupun deduktif. Adalah cara dia tu. Tamsil bukan. Analogi tu tamsil. Induktif ataupun deduktif reasoning. Okey. Tamsil tu ialah analogi. Analogi tu persamaan sajalah. Persamaan semata-mata. Dia sama dengan saya. Jadi saya serupa dengan dia. Gitulah. Okey, jadi ni berkait dengan istidlal mubashir secara ringkasnya. Mula-mula sekali ialah berkait dengan istiqra'. Jadi dia panjang jugalah. Dia panjang, agak panjang juga. Jadi kita bacalah dulu sedikit sebanyak dengan contoh-contoh dia. Siapa tak ada dia.
Dia kata antara cara istidlal ghairul mubashir ialah cara istiqra'. Istiqra' ni ialah proses di dalam pemikiran kita bercampur dengan proses menggunakan panca indera sekali. Amaliyah tu maknanya proses. Proses mental dan fizikal sekali. Kalau proses mental saja tu istidlal mubashir lah boleh kata. Istidlal mubashir tu proses mental saja. Kita tahu dia mari, maknanya kita tahu dia tidak mari. Gitu. Itu dalam kepala kita belaka. Tak guna pun kajian hak luar tu. Ada hak luar hak maknanya fizikal tu hak sengerti lah. Hak sengerti. Kita tengok sengerti. Jadi dia apa dia? Waqad tastakhdimu hadhihi al-amaliyat at-tajribah al-maqsudat idafatan ila at-tajarub ghairi al-maqsudati allati tamurru fi hayatil insan. Jadi proses gini ayat dia, maksud dia lah yang terjemah maksud dia. Untuk mendapatkan maklumat ataupun pengalaman yang tertentu, proses ini telah digunakan. Ada juga didapati maklumat ataupun pengalaman yang tidak dicari tetapi ditemui secara tidak sengaja. Ini. Dan perkara ini sentiasa berlaku sepanjang kehidupan manusia. Orang panggil kebetulan lah. Kebetulan. Kita nak kaji go lain. Kebetulan kita jumpa go lain. Kita nak kaji contohnya. Kita nak kaji tentang ayam KFC hak mana sedap sekali. Hak KFC sengerti ke, hak orang tiru ke, hak orang buat sendiri resepi dia ke lagu mana. Kita pun terang-terang asalnya nak cari sedap ke tak sedap, tapi jadi jumpa juga apa dia? Harga contohnya. Harga. Hak ni mahal, hak ni murah. Lepas tu jumpa juga hak ni payah nak boleh, hak ni payah nak buat. Hak ni mudah nak buat. Hak ni apa dia? Contohnya hak ni bekas dia comel, hudak ni tak comel mana. Jadi asalnya nak cari sedap tak sedap, jumpa go lain pula. Jadi banyaklah benda-benda tu yang kita jumpa kadang-kadang dengan sengaja nak cari, memang nak cari waktu, kadang-kadang tak cari waktu pun jumpa juga. Okey. Jadi gitulah. Kalau nak terjemah literanya, waqad tastakhdimu hazil amaliyat. Tustakhdamu boleh juga. Kadang-kadang digunakan proses ini untuk mendapatkan tajribah maksudah, maknanya pengalaman yang dicari, pengalaman tertentulah yang dicari. Idafatan ilah, maknanya sebagai tambahannya untuk pengalaman-pengalaman yang tidak dicari yang berlaku sepanjang hidup manusia, gitulah. Jadi tajribah maksudah tu maknanya maklumat ataupun pengalaman yang dicari. Biasanya ditemui apabila dilontarkan persoalan-persoalan tertentu kepada sesuatu. Contohnya, kita melontarkan persoalan kepada batu contohnya. Kita tanya, adakah batu boleh dipecahkan dengan tangan saya? Kita pun pegang batu tu, nak pecah batu dengan tangan. Luka tangan kita. Kita pun kata, okey, batu tidak boleh dipecahkan dengan tangan saya. Kita pun ambil tuku. Adakah batu boleh dipecahkan dengan tuku? Kita pun kata pecahlah batu. Jadi, batu boleh dipecahkan dengan tuku. Okey. Jadi, dilontarkan persoalan tu bukanlah makna kita tanya dia. Demo boleh ke? Hacu. Dia tak jawab, mungkin tak ada mulut. Jadi cara kita nak tahunya ialah dengan kita buat lah. Okay. Untuk tahu bagaimana?
uh, untuk tahu sebanyak mana respon darinya atau tiada respon langsung. Untuk tahu sebanyak mana ia terkesan dengannya, dengan persoalan sana itulah. Dan kemudian memerhatikannya dan mencatatnya. Okey. Jadi jangan lupa untuk simpan maklumat. Mulahazah kulli zalik maknanya perhatilah. Perhati setiap yang kita nampak tu. Kita nampak lagu mana, jadi lagu mana. Lepas tu kita kena tulis, kita kena rakuk, kita kena ambil gambar kalau boleh. Gitu. Jadi sipir lah, sipir maklumat. Jadi ada juga orang yang dia sipir maklumat yang dia sendiri pun tanya, dia nak buat apa dengan maklumat ni. Gitu. Tak apalah. Bi'tibarihi nata'ijun qaddamat hatta jarud. Jadi dengan maklumat-maklumat tadi, manusia akan dapat menghasilkan natijah-natijah dan kesimpulan-kesimpulan berdasarkan maklumat-maklumat ataupun pengalaman lah. Pengalaman tadi. Okay. Jadi berkait dengan hal ni, ada satu fenomenanya, iaitu manusia dia suka sipir. Apa ni? Dia suka sipir belaka. Gapa-gapa dia sipir belaka. Ada juga manusia yang tak sipir, serabut kepala dia. Contohnya, ada orang tu dia sipir mesej dia, mesej WhatsApp lah, mesej WhatsApp dia. Dia sipir sejak daripada bila? Sejak daripada 2015 lagi ada mesej dia. Jadi buat apa dia sipir? Orang tanya. Dia pun kata untuk maklumat, untuk jadikan apa dah? Satu behel-behel lah dalam research dia ke apa dia. Boleh juga. Ada orang tu dia berakhir delete message dia. Sebab apa dia delete? Dia kata keserabutan kepala. Dia tak boleh nak sipir dalam kepala dia tu banyak perkara. Jadi dia kena buai. Jadi biasanya kalau buai ni maknanya tidak nak buat kajian lah. Kita tidak nak buat kajian, tidak nak guna maklumat saat ni tu. Jadi buat apa dia sipir tahu sajalah. Tahu saja. Begitu juga dengan barang. Barang ni ada orang sipir. Sebab apa dia sipir? Nak guna semula. Ada orang tak sipir, pakai tahu belaka. Rumah dia nak buat cuci. Okay. Tak apalah. Tu juga lain sebenarnya. Contoh dia pula. Contoh macam kita royaklah kepada sesuatu benda. Adakah kamu boleh teroksida dengan asid? Dia pun royak bilisanil hal. Lisanul hal tu maknanya dengan keadaan dia lah. Dengan keadaan dia. Mana benda tu tak boleh royak, benda tu tak ada mulut. Kalau binatang adalah mulut juga. Macam contohnya, kalau kita kalau kita cocoh binatang, mungkinlah dia marah kita, sedok kita. Kalau lembu, kalau kuda mungkinlah sepak kita. Jadi waktu dia ada tindak balas. Kalau benda-benda jamat ni dia tak ada tu. Tapi kita boleh nampak dah juga dengan keadaan dia tu lah. Keadaan dia. Contohnya besi, kita panah, dia pun jadi lembek. Tu macam yang dia royak kepada kita lah tu. Dia jadi lembek. Okay. Jadi seolah-olahnya dia kata, saya ditundukkan kepada kamu dengan kuasa Allah. Maknanya Tuhan buat saya supaya saya patuh kepada kamu. Jadi kamu nak buat apa-apa, buatlah. Okay. Jadi ujilah saya berapa banyak kali kamu nak. Berapa
banyak cara yang kamu ada. Berapa banyak situasi yang kamu boleh ciptakan. Kamu akan dapat jawapan yang betul daripada saya mengikut realiti yang kamu nampak pada saya. Gitu. Jadi seolah-olahnya benda-benda makhluk-makhluk lain tu dia diberikan kepada kita oleh Tuhan untuk kita buat apa-apa lah. Gitu. Jadi kita bolehlah nak buat apa-apa. Cuma adalah pula etika-etika dia tu lain pula lah. Tapi pada asasnya benda-benda ni gitu. Contoh yang lain. Ni contoh tak kenal lah. Apa dia? Kita tengok ada satu pasu yang comel di rumah seseorang. Kita pun tanya benda ni. Kalau kita tahu ia pecah kan? Kita pun tahu pecah lah barang tu, barang orang lain. Jadi tu tak kena lah. Tak kena caranya pula. Jadi tu boleh terjadi lah. Jadi sebab tu di masa kanak-kanak tu kecil, kalau boleh biar jadi main, biar dia faham bendanya lagu mana. Tidaklah dia peracun barang kat sini. Jadi contohnya kepada logam, kita kata bolehkah saya jadikan senjata daripada kamu? Bolehkah saya cipta alat berperang dari kamu? Senjata-senjata lah boleh jadi. Dia pun kata saya ditundukkan oleh Allah kepadamu. Jadi teralah buat diri lagu mana nak tegar. Bentuk, kita kata bentuk pedang nak buat lagu mana ikutlah. Gitu. Situasinya nak buat dalam keadaan lagu mana pun ikutlah. Situasi tu lagu mana? Dia gini. Benda ni kadang-kadang katalah ni ada workshop. Biasanya orang nak buat kerja gini dia ada workshop dia lah. Tempat dia buat kerja dia. Dia ada meja dia. Okey. Kadang-kadang benda yang dia nak buat tu katalah dia nak buat bentuk pisahnya lagu ni. Okey. Lepas tu situasinya lagu mana? Situasinya. Kadang-kadang situasi dia cuaca di luarnya sejuk. Jadi bila cuaca di luarnya sejuk, jadi pedang dia tu dia apa dia? Kena panas dengan sudut-sudut yang tertentu lah, takut jadi bangat sejuk dan sebagainya. Jadi situasi-situasi yang dia cipta tu boleh membantu untuk menghasilkan keadaan tertentu. Contohnya orang yang nak buat kajian terhadap elektrik, petir, guruh tu lah. Dia kena tunggu ada kilat daripada langit tu dulu baru dia boleh buat. Kadang-kadang dia tak kasi buat. Dia pun ambil bateri. Dia pun hasilkan kilat sendiri. Ada juga. Macam-macam lah. Saya akan beri jawapan kepada persoalan kamu itu. Secara praktikalnya. Okey. Gitulah. Masa pun habis dah. Ni sambung mula lah pula. Setakat tu lah dulu untuk hari ni. Romantiknya.